belakang ni kapal betul tau. Ya, kita ada kapal LCS 1, kita ada 2, kita ada di belakang sana 3, 4 di hujung sana dan seterusnya 5. Bila Anwar Ibrahim sarankan untuk kita hentikan projek ini kapal ini nak buat apa? Nak bawa ke mana? Nak hantar ke Port Dickson ke? Atau Sadiq mahu kita hantar ke Muar? Peralatan dan barangan yang disimpan di dalam gudang Boston Naval Shipyard (BNS) masih lagi belum usang. Menurut CEO syarikat itu, Azhar Jumaat, bagaimanapun diakui bahawa barangan itu jika lama-kelamaan tetap akan menjadi usang. Kereta pun kalau kita pakai lama-lama tetap akan usang. Ini sekaligus menyangkal laporan jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC berhubung projek kapal tempur persisir LCS yang menyatakan 15% daripada barangan bernilai RM1.7 bilion boleh dikira sudah usang. Perkara utama yang dibangkitkan di dalam laporan PAC adalah 15% barangan sistem yang disimpan di BNS sudah usang. Daripada aspek gambarannya, ia tidak tepat secara keseluruhannya. Ia di dalam proses untuk menjadi usang ke arah keadaan usang. Kenapa ianya di dalam keadaan begitu adalah kerana sebahagian barangan disimpan untuk tempoh lama yang memerlukan penjagaan secara berkala. Barangan tersebut boleh digunakan selama paling kurang 25 tahun daripada sekarang dan sedia diangkut ke kapal. Azhar juga berkata pihaknya perlu memesan dan menyimpan barangan lebih awal, memandangkan ia memakan masa lama. Misalnya, tempoh 20 bulan diperlukan untuk enjin utama kapal yang diimport daripada Jerman untuk sampai ke Malaysia. Di antara barangan yang disimpan adalah peralatan elektrik dan juga mekanikal, termasuklah enjin kapal. Namun, beliau memberi jaminan BNS sedang berurusan dengan pelbagai OEM (Original Equipment Manufacturer) untuk mengadakan tinjauan terhadap barangan, termasuk kos tambahan yang mungkin diperlukan. Semasa lawatan, Azhar telah membawa media untuk melihat kemudahan simpanan di tapak pembinaan sebagai langkah ketelusan berhubung pembinaan LCS. Media turut dibenarkan naik dan melihat sendiri kapal pertama iaitu LCS 1 yang setakat April lalu sudah pun siap sebanyak 60%. Beliau memberitahu LCS 2 pula sudah siap sebanyak 48%. Disusuli dengan LCS 3 43%, LCS 4 36% dan LCS 5 22%. Pembinaan LCS 6 pula bagaimanapun belum lagi bermula. Kesemua 5 kapal LCS dibina secara serentak dengan setiap kapal secara purata mengambil masa selama 4 tahun, ujarnya. Katanya lagi, LCS 1 memerlukan kira-kira 2 tahun lagi untuk siap sepenuhnya. Di dalam laporan, PAC antara lain turut menyatakan peningkatan kos yang mencecah sehingga RM1.4 bilion di dalam kontrak RM9 bilion yang diberikan kepada BNS pada tahun 2011. BNS mendapat kontrak tersebut menerusi rundingan terus dan setakat 2020 sudah RM6 bilion dibayar. Bagaimanapun, syarikat itu gagal menepati tarikh penyerahan pada tahun 2019 seperti yang disasarkan. Menurut kontrak, BNS patutnya sudah menyerahkan kapal pertama pada April 2019 dan 2 buah lagi pada Februari dan juga Mac 2020. Walaupun gagal menepati tarikh penyerahan yang ditetapkan, Kabinet pada April 2021 bersetuju agar Boston Group meneruskan projek itu dengan syarat-syarat yang perlu dipatuhi syarikat. Difahamkan, BNS telah membuka pintunya kepada media untuk menjelaskan sebarang keraguan berhubung perolehan kapal LCS. Azhar menegaskan dana RM6 bilion yang diberikan kepada syarikat digunakan sepenuhnya oleh BNS walaupun ada beberapa isu berkaitan aliran tunai. Sementara barangan bernilai RM1.7 bilion kini telah disimpan di gudang. Azhar memaklumkan barangan lain bernilai RM1.8 bilion telah pun diangkat ke kapal. Saya tidak akan perincikan buat masa ini. Untuk saya beri maklumat berkenaan barangan bernilai RM1.8 bilion yang sudah dibawa ke kapal. Sudah cukup untuk anda melihat kira-kira RM3.5 bilion daripada RM6 bilion benar-benar digunakan untuk barangan kapal.
Tentunya anda perlu faham yang anda juga perlu membayar untuk kos overhead dan pengurusan projek serta kos berkaitan insurans, elektrik, infrastruktur, pembinaan dan juga yang lain-lain. RM2.5 bilion lagi digunakan untuk keperluan itu. Saya tidak dapat untuk memberi perincian tentangnya, tetapi anda perlu tahu yang ia penggunaannya agak saksama di dalam pecahan kos, ujarnya lagi. Terdahulu, beliau memberitahu media bahawa RM200 juta telah dibelanjakan untuk infrastruktur. Pada tahun 2019, projek LCS telah dihentikan ekoran masalah aliran tunai yang menyebabkan pembayaran tidak dapat dibuat kepada OEM. Azhar berkata pembinaan kapal tetap berjalan tanpa penglibatan OEM. Kerja-kerja yang kami lakukan. Kami boleh teruskan kerana kami tak boleh hentikan sepenuhnya, ujar beliau. Dia kemudian menambah pada masa ini BNS sedang mengadakan perbincangan dengan OEM dan kerajaan untuk langkah kehadapan yang lebih terbaik. Dakwaan berlaku ketirisan sudah dilaporkan kepada pihak berkuasa dan BNS menyerahkan kepada pihak terlibat untuk membuat siasatan dan juga keputusan. Seramai 140 jurutera bekerja bagi menyiapkan reka bentuk kapal, manakala 35 jurutera telah dihantar ke Perancis untuk dilatih bagi proses ini. Pada 5 Ogos lepas, dilaporkan bahawa BNS telah menawarkan kerjasama penuh kepada pihak berkuasa untuk melaksanakan semua langkah yang perlu bagi memastikan projek LCS disiapkan demi kepentingan pertahanan negara. Menurut syarikat itu, ia menyokong sepenuhnya langkah pihak berkuasa untuk mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana pihak yang terlibat di dalam salah laku susulan laporan PAC. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM telah mencadangkan agar beberapa individu yang dikaitkan dengan projek LCS bernilai RM9 bilion didakwa di mahkamah. SPRM di dalam satu kenyataan memaklumkan bahawa ia telah melengkapkan beberapa kertas siasatan berhubung individu yang terlibat dalam projek kontroversi itu dan sudah merujuk kertas tersebut kepada Jabatan Peguam Negara. Admin juga dengan ini berharap agar pihak berkaitan yang cuba untuk mempolitikkan perkara ini agar berhentilah daripada mempolitikkan aset pertahanan negara. Kerana ia bukannya satu bahan jenaka apabila netizen asing turut ikut memperlekeh sama seperti isu kapal selam Scorpion dahulu, isu pesawat pejuang hanya 4 sahaja yang boleh terbang serta beberapa isu kelakar lain hanya semata hendak memenangi undi. Kerana kau punya cerita kencing, netizen asing gelar kapal ni Maharogol Lele. Itu belum campur lagi beberapa vlogger dan juga YouTuber bingai daripada luar negara yang suka dengar dengan cerita kencing kau orang. Ini adalah isu berkaitan maruah negara. Setiap kali ahli politik berebut kuasa, rakyat di bawah yang menjadi mangsa. Demi mencapai agenda, kau orang kencing kepala sampai basah pun tak apa. Janji kau orang boleh menang pilihan raya. Tapi apabila kau dah menang, satu haram jadah manifesto pun kau orang tak tunaikan. Kau ingat rakyat lupa mantra kencing kau. Hari ni kalau menang, harga minyak jatuh esok. RM50 pergi pasar raya penuh satu troli. PT-PTN dimansuhkan dan banyak lagi cerita kencing termasuk kau pedajal cerita Scorpion tak boleh menyelamkan. Apa cerita semua kisah kencing kau orang tu sekarang? Sebelum beredar, saudara, kita ambil sedikit kata-kata hikmah. Bengap itu bukan dibuat-buat, tetapi ianya adalah bakat semula jadi.